Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Baik, hari ini kita akan belajar bab tingkatan 2. Okey. Tajuk bab 9, tajuknya ialah warisan Kerajaan Melayu, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, jadi satu bab ni khas untuk kita belajar warisan daripada Kerajaan Melayu yang sebelum ini kita telah belajar. Okey. Jadi, dalam bab ini kita akan belajar dua bahagian. Bahagian pertama ialah warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Jadi ketiga warisan kerajaan ini, ketiga kerajaan ini kita satukan. Manakala untuk pemerintahan ataupun untuk Kerajaan Negeri Sembilan, kita akan belajar dalam bahagian kedua iaitu keunikan adat dan pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey, kita lihat yang pertama, aspek warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Jadi untuk aspek warisan ini kita akan lihat melalui 5 aspek iaitu sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan, persuratan dan kesenian. Jadi ada 5 perkara ya. Okay, kita lihat yang pertama sekali, pemerintahan beraja ataupun sistem pemerintahan beraja. Okey. Dalam sistem pemerintahan beraja ini, ada 3 perkara. Yang pertama, penggunaan gelaran pemerintah. Jadi, di Kerajaan Kedah dan Kelantan, pemerintah menggunakan gelaran sultan, manakala di Perlis menggunakan gelaran raja. Okay, seterusnya, cara pelantikan pengganti. Okay. Ketiga-tiga kerajaan ini, pelantikan putera dan pelantikan sultan ataupun raja dilantik daripada putera sultan atau raja dari jurai keturunan pemerintah pengasas. Dari sekali, pemerintahan di setiap kerajaan itu dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama, sultan di bahagian negeri, yang paling tinggi lah. Yang kedua, pembesar yang memerintah, menjadi wakil pentadbiran di bahagian jajahan atau daerah. Dan ketiga, penghulu yang menjadi ketua di kawasan mukim dan menjaga keamanan mukim. Jadi ada 3 bahagian pemerintahan di dalam 3 kerajaan ini. Itu yang pertama, aspek pemerintahan dan beraja. Pemerintahan beraja. Yang kedua kita lihat adat istiadat. Dalam adat istiadat ini ada 3 adat istiadat yang kita akan lihat. Yang pertama, majlis permasyuran. Jadi majlis permasyuran ialah di mana berlaku apabila permasyuran pengganti sultan atau raja disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Jadi itu permasyuran. Seterusnya ada pula istiadat pertabalan. Istiadat pertabalan ini yang untuk, kalau bahasa biasa kita untuk melantik sultan, pertabalan sultan atau raja. Jadi istiadat ini dimulai dengan mempersembahkan naskah Al-Quran dan alat kebesaran diraja. Kedua, sultan dan raja yang dimasyurkan akan membaca watikah pertabalan dan kemudian mengucup keris kuasa. Dan ketiga, menteri besar akan mengetuai seruan daulat tuanku. Jadi itu istiadat pertabalan. Dia akan ada pemasyuran dahulu baru pertabalan. Dan akhir sekali adanya istiadat penganugerahan bintang dan darjah kebesaran, yang di mana adanya mendapat gelaran-gelaran, dan sebagainya. Dan ini diberikan sebagai lambang hubungan antara pemerintah dan rakyat. Jadi itu adat istiadat yang menjadi warisan sehingga hari ini. Baik, yang ketiga perundangan. Jadi perundangan dalam ketiga kerajaan ini, adanya Undang-Undang Tubuh Kerajaan Kedah Darul Aman, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis dan Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Jadi dalam undang-undang ini terdapatnya beberapa perkara. Di sini pertama adanya undang-undang tentang penggantian pemerintah, di mana pemerintah di setiap kerajaan itu perlulah, iaitu sultan perlulah seorang lelaki, berketurunan raja, berbangsa Melayu serta beragama Islam.
Yang kedua, adanya peranan Sultan dan Raja iaitu sebagai ketua negeri dan ketua agama Islam. Okay, yang ketiga, terdapatnya badan penasihat Sultan dan Raja iaitu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, okay, yang diketuai oleh Menteri Besar. Baik, terdapat juga tanggungjawab Sultan dan Raja, okay, di mana mereka berhak untuk memilih Menteri Besar. Dan sekali, adanya undang-undang tentang hak rakyat dalam pentadbiran, di mana warga negara yang berumur 21 tahun ke atas layak untuk menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan bersama-sama membantu dalam pentadbiran kerajaan. Okay, jadi itu warisan dari segi perundangan sehingga hari ini. Dan yang keempat ialah persuratan. Antara persuratan yang masih diwarisi dalam kerajaan-kerajaan ini, yang pertama ialah Al-Tarikh Salasilah Negeri Kedah, di mana ia mencatatkan sejarah Istana Kedah dan pentadbiran di Perlis. Jadi yang kedua adanya Hikayat Merong Mahawangsa, mengisahkan tentang pengasasan Kerajaan Kedah dan pembukaan kota pentadbiran serta pengislaman pemerintah. Yang ketiga adanya Salasilah atau Tarikh Kerajaan Kedah, yang mencatat secara kronologi maklumat jurai pemerintahan negeri Kedah. Yang seterusnya ada juga Syair Sultan Maulana, yang berkisahkan tentang kisah perang tentera Kedah, tetapi ini dalam bentuk syair. Dan akhir sekali, adanya Hikayat Seri Kelantan, berkenaan dengan pemerintahan negeri Kelantan sejak zaman Cik Siti Wang Kembang. Dan terdapat juga detik-detik sejarah Kelantan, yang mencatatkan tentang sejarah pengasasan kerajaan Kelantan. Jadi persuratan ini menjadi rujukan sumber-sumber untuk mempelajari sejarah. Jadi sebab itu ia merupakan satu warisan. Dan sekali dari segi aspek kesenian, terdapat 6 warisan yang diturunkan sehingga hari ini. Yang pertama seni ukir yang banyaknya di Kelantan dan Kedah. Sebagai contoh, ukiran-ukiran bermotifkan haiwan, memotifkan alam, dan banyak hiasannya di istana, rumah dan masjid. Kedua, warisan seni bina, berbentuk seperti binaan istana, binaan rumah tradisional dan sebagainya. Seterusnya, warisan seni pertukangan dan barang perhiasan, seperti perhiasan-perhiasan daripada emas dan perak. Seterusnya, warisan seni persembahan, warisan seni persembahan, di mana sebagai contoh adanya warisan wayang kulit, mek mulung, awang batil dan sebagainya. Dan ada juga warisan seni silat. Warisan seni silat di mana itu merupakan seni mempertahankan diri. Dan akhir sekali adanya warisan seni kraft tangan, seperti anyaman tikar, bakrotan, dan warisan pembuatan wau dan batik. Jadi warisan-warisan ini menjadi warisan sehingga hari ini di ketiga kerajaan ini. Baik, seterusnya kita masuk tentang keunikan adat dan pemerintahan Kerajaan Negeri Sembilan. Baik, jadi dalam Negeri Sembilan, adanya satu keunikan dari sudut adat yang kita panggil adat Perpatih. Jadi kita akan lihat dulu adat Perpatih ini. Ada 5 perkara ataupun keunikan dalam adat Perpatih ini. Yang pertama sekali ialah kita akan lihat jurai keturunan sebelah ibu. Di mana kaum perempuan dianggap sebagai ibu soko, iaitu ibu yang melahirkan anggota masyarakat. Setiap anggota ataupun setiap anak merupakan anggota kepada suku ibunya, dan anggota suku merupakan dianggap sebagai sedarah, kerana berasal daripada moyang perempuan yang sama sebelah ibu. Untuk pengetahuan,
Okay, suku-suku dalam masyarakat Negeri Sembilan ini, okay, terdapat 12 suku ya. Okay, yang pertama ada Biduanda, Batu Hampa, Payah Kumbuh, Munggal, Tiga Nenek, Semelenggang, Selemak, Batu Belang, Tanah Datar, Anak Aceh, Anak Melaka dan Tiga Batu. Okay. Baik, seterusnya kita lihat kepada pelaksanaan hukuman. Okay, dalam adat pepatih, pelaksanaan hukumannya bersifat pemulihan, okay, dan untuk memberikan pertimbangan terhadap bersalah ke arah kebaikan. Okay. Ia juga untuk mengutamakan perasaan dan kepentingan pesalah, dan kesalahan kecil sebenarnya boleh diselesaikan dengan bermaafan ataupun denda yang ringan. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, keunikannya dalam perkahwinan. Okay, dalam perkahwinan, okay, mereka tidak digalakkan untuk berkahwin sesama suku. Okay, perkahwinan sesama suku tidak digalakkan. Okay, mereka digalakkan untuk berkahwin di luar suku bagi mewujudkan hubungan persaudaraan antara suku. Okay, jadi seseorang lelaki yang berkahwin akan menjadi anggota keluarga suku suku isterinya yang digelar sebagai orang semenda. Okay, dan wanita yang berkahwin sesama suku, okay, dia akan hilang kelayakan untuk mewarisi hak pusaka, okay, daripada ibunya. Manakala lelaki yang berkahwin sesama suku akan hilang hak untuk menyandang jawatan dalam adat. Okay, itu dari sudut perkahwinan. Seterusnya dari sudut upacara kedim. Okay, upacara kedim ini ialah di mana menerima orang dari suku lain atau orang luar menjadi ahli suku. Jadi adanya satu upacara untuk bersumpah taat setia dan bersaudara dengan ahli suku yang baru. Okay. Dan akhir sekali, seperti yang dimaklumkan tadi, wanita mewarisi pusaka. Jadi, wanita akan mewarisi harta pusaka termasuk tanah, rumah bertujuan supaya wanita ini tidak terabai dan diwarisi sejak turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan. Jadi, itu ialah keunikan adat Pepatih di Negeri Sembilan. Akhir sekali, kita akan lihat keunikan pemerintahan adat Pepatih ataupun di Negeri Sembilan ini. Okey. Jadi seperti yang kita lihat, ada hierarkinya di sini. Yang di paling atas ialah Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Kedua ada undang, ketiga ada lembaga, keempat ada buapak, kelima ada anak buah dan ibu soko. Okey, jadi untuk pengetahuan, setiap peringkat ini dipilih hasil daripada pemuafakatan daripada peringkat bawahan. Okay, jadi macam mana ia berlaku? Okay, kalau kita lihat di sini, setiap peringkat ini mempunyai peranan, okay, di mana anak buah dan ibu soko, okay, yang bertanggungjawab untuk mengetahui dan memahami tentang adat dan asal-usul, okay, bertanggungjawab juga untuk pemilihan dan pelantikan buapak dalam kelompok yang diwakilnya. Maksudnya dalam ibu soko ini, okay, di dalam sukunya mereka akan melantik buapak. Okay. Manakala buapak, okay, yang dilantik oleh anak buah, okay, akan menjadi ketua rujukan, okay, dari setiap aspek adat dan hukum. Seterusnya, buapak pula akan dilantik ataupun buapak, okay, akan melantik lembaga. Okay. Jadi, lembaga mempunyai peranan untuk menjaga keamanan. Okay. Memilih undang dan penghulu. Okay. Menyelesaikan pertelingkahan antara suku. Okay. Seterusnya undang. Undang ini akan dilantik, okay, oleh lembaga. Okay. Jadi, tugas undang ialah menjadi ketua luar. Okay, undang ada 4 iaitu Undang Sungai Ujong, Undang Jedebu, Undang Johor dan Undang Rembau. Okay. Dan peranan utama undang ini ialah untuk melantik Yang Tuan Besar atau Yang di-Pertuan Besar. Okay. Jadi, Yang Tuan Besar ini merupakan ketua negeri. Jadi peranannya, okay, seakan-akan raja dan sultan di negeri lain, cumanya di Negeri Sembilan kita menggelar sebagai Yang
yang tuan besar atau yang di-pertuan besar. Okey. Jadi itu ialah sistem pemerintahan di Negeri Sembilan. Okey. Jadi untuk pengetahuan, okey, ini ada terma-terma yang digunakan di mana perut ialah unit terkecil dari keturunan ibunya. Okey, kemudian gabungan perut-perut okey akan menjadikan keluarga berkenaan semakin besar dan kita gelarnya sebagai suku. Okey, manakala luak ialah daerah atau jajahan. Okey. Dan merupakan kumpulan ketiga dan terbesar dalam susunan masyarakat Minangkabau. Okey. Jadi pengaruh-pengaruh ini semuanya ialah pengaruh daripada Minangkabau. Okey. Baik. Jadi kita telah lihat okey dua perkara dalam bab ini. Yang pertama warisan Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis. Okey. Terdapat 5 aspek yang kita lihat. Dan sekali kita telah lihat keunikan adat dan pemerintahan Negeri Sembilan. Okey. Jadi itu saja dalam bab ini. Okey, kita akan lihat dalam bab seterusnya kita akan belajar tentang Negeri Sarawak dan Sabah. Jadi itu saja. Terima kasih.